Sehinggalah akhirnya keputusan dibuat pada 31 Disember 2009. Apa keputusan mahkamah? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan akhbar mingguan Herald The Catholic Weekly menggunakan perkataan Allah dalam penerbitannya. Rentetan saya nak sebut isu kalimah Allah ni, kalau tuan-tuan nak bincang, tuan-tuan kena lihat peristiwa yang berlaku tahun 2009. Hari ini orang bukan Islam, dia tuntut nak guna nama Allah sebab keputusan mahkamah. Mahkamah ni bukan mahkamah London. Ini mahkamah Malaysia. Macam mana mahkamah di sebuah negara yang kita isytiharkan sebagai negara Islam, mahkamah tidak berpihak kepada kepentingan Islam? Tolong jawab. Pemimpin UMNO kena jawab isu ni. Soalan saya kepada pemimpin UMNO, kenapa mahkamah dalam sebuah negara yang engkau isytiharkan sebagai negara Islam, keputusannya tidak berpihak kepada kepentingan Islam? Isu kalimah Allah ini pemimpin UMNO yang kena jawab, bukan PAS yang kena jawab. Sekarang ni dia minta kita jawab pula dah. Kan? Kamu ada kuasa. Kan? Ke UMNO ni dia rasa dia tak ada kuasa dah kot. Kan? Dia rasa dia tak memerintah dah. Baik. Jadi soalan saya yang pertama yang tuan-tuan boleh tanya kepada rakan-rakan UMNO. Soalan saya, apa dia? Kenapa mahkamah memutuskan boleh guna nama Allah dalam penerbitan Kristian? Kenapa mahkamah di Malaysia tidak berpihak kepada kepentingan Islam? Patut keputusan mahkamah, kita negara yang kita anggap sebagai negara Islam, patut keputusan mahkamah berpihak kepada Islam lah. Baik, itu soalan yang pertama. Ada soalan kedua pula. Untuk kita tanya soalan yang kedua, kita tengok hakim yang membicarakan kes ini. Sebab yang buat keputusan hakim lah. Boleh tak boleh hakim lah. Baik, siapa hakim dia? Hakim yang membicarakan kes ini, yang akhirnya membenarkan akhbar Herald The Catholic Weekly menggunakan perkataan Allah, hakim itu nama Datuk Lau Bilan. Hakim itu nama Datuk Lau Bilan. Soalan kedua yang mesti kita tanya kepada pemimpin UMNO, kenapa kes yang melibatkan nama Allah, hakim yang bukan Islam yang membicarakan kes ni? Tuan-tuan kena tanya soalan tu. Kawan-kawan kita UMNO yang ada duk pertahan UMNO ni, tolong jawablah. Kenapa hakim bukan Islam yang membicarakan kes yang melibatkan nama Allah dalam negara yang kita kata negara Islam? Awak, tak ada hakim Islam dah? Saya tunjuk gambar. Ini hakim-hakim Islam yang bertugas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun 2009. Ada 18 orang. Sebahagian dah pencen dah. Ini 2009 dulu. Tuan-tuan, saya dah ceramah tajuk ni tahun 2009 dulu. Bila timbul isu kalimah Allah ni, aku buat keluar balik lah yang aku simpan dulu. 18 orang. Tuan-tuan, boleh pilih mana satu. Kalau tengok hak pakai tudung tu ada gaya macam muslimat PAS, ambil lah tak pakai tudung. Bimbang sangat kan, takut condong keputusan tu berpihak pada PAS, nanti PAS yang menang kan, takut berat sebelah PAS, ambil lah tak pakai tudung. Hak tak pakai tudung pun dia tak percaya. Saya yakin kalaulah hakim Islam yang membicarakan kes ini, keputusan akan berbeza. Tuan-tuan, kawan-kawan kita yang bukan Islam ni, tuan-tuan, dia orang ni tidak sebagaimana yang kita sangka. Kita sangka buruk sangat ni. Kawan kita yang bukan Islam ni, tuan-tuan, dia akur kepada keputusan mahkamah. Hari ni masalah keputusan mahkamah. Kalau tuan-tuan tanya pada rakan-rakan bukan Islam, kan, rakan-rakan bukan Islam mari jumpa kita, kan, kita pun sembang dengan dia pun tanya kita, Haji, apa pasal saya tak boleh guna kalimah Allah dalam saya punya majalah Kristian? Kita nak jawab apa? Takkan kita jawab, awak tak boleh guna sebab wa qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
tanya kita. Kan? Akhir sekali bila kita tu, dia kata, alah Haji, orang Melayu pun tak ikut Quran, kau suruh aku ikut Quran. Habis tak boleh jawab. Tapi tuan-tuan bayangkan, kalau dia tanya, kenapa saya tak boleh guna kalimah Allah dalam penerbitan Kristian saya? Kita jawab, mahkamah telah memutuskan kamu tak boleh guna. Selesai. Tak panjang dah isu ni. Dia tak ada ujarah sebab dia punya ketundukan, paksi dia undang-undang negara. Dia patut. Macam kita lah pasang lampu motosikal. Kan? Siang hari. Ramai tak setuju? Betul tak? Apa punya gila pasang siang hari Tapi bila undang-undang kata hang kena pasang walaupun siang hari, kan kita pakai pasang, tak pasang kena saman. Maknanya manusia ni boleh disatukan melalui undang-undang. Orang yang tak setuju lampu dipasang siang hari, orang yang setuju dan orang yang tak setuju, semua ni boleh disatukan bila ada undang-undang wajib pasang siang hari. Kan? Kita ikut bila nama undang-undang. Bukan setakat kita yang tak setuju, tuan-tuan. Ada setengah memang kita tak setuju pun pasang siang-siang pukul 12 tengah hari pasang. Udah. Kan? Beruk pun pening kepala tengok. Babi pun lari. Dia tumpang. Tuan dia naik motosikal balik pukul 12 tengah hari. Biasa balik petang pukul 4 baru balik daripada Khabat Nyok. Kan? Hari ni balik awal. Pukul 12 dah balik. Sebab apa balik awal? Tuan beruk bergaduh dengan beruk. Kan? Tuan dia kata naik cepat. Kan? Atas naik, mudah. Dia tak naik, dia naik separuh dia turun. Dia naik separuh dia jenuh rotan. Dia naik dia turun. Last kali kelaya, tuan dia kata awak yang tak boleh naik sangat ni. Tengok atas, rupanya bendera dacing atas pokok. Patut dia tak naik. Beruk tu tuan dia bawa balik pukul 12 tengah hari, bawa balik. Dah berkelahi dah tu, bawa balik lah. Tengah jalan kan, dia pegang-pegang panai. Tuan dia letak kat depan, dia pegang-pegang panai. Dia pun tengok lampu. Kan? Dia tengok ke langit, oh matahari. Lepas tu dia pusing tengok tuan dia renyah, dia kata tuan aku gila dah. Tuan, beruk faham ke tak faham ke bila nama undang-undang kena ikut. Tuan, manusia boleh disatukan dengan undang-undang. Sama dalam kes ni. Kalau undang-undang mahkamah kata boleh guna, selesai. Masalah sekarang ni mahkamah kata boleh guna. Kalau mahkamah kata tak boleh guna, selesai. Baik. Saya ambil petikan ucapan Hishamuddin Hussein tahun 2010 selepas mahkamah buat keputusan. Beberapa bulan selepas mahkamah buat keputusan, dia masa tu baru jadi Menteri Dalam Negeri lah. Dulu Syed Hamid Albar masa tengah kecoh-kecoh, nama Syed Hamid Albar Menteri. Sekarang ni dia Menteri, sampai sekarang ni pun dia Menteri. 2010 dia jadi Menteri. Baik, dia kata apa? Menteri sebelum saya tidak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Menteri sebelum saya tu siapa dia? Hamid Albar lah. Dia cakap bila? 1 Ogos 2010 di sidang kemuncak pemimpin pelajar Malaysia keempat di Kuala Lumpur. Ni ucapan Hishamuddin 2010. Dia sokong keputusan mahkamah boleh guna. Tuan-tuan, baik. Nazri Aziz, Putrajaya setuju perkataan Allah digunakan di Sabah dan Sarawak. Tuan, Putrajaya ni siapa? Kabinet. Baik. Ni, saya nak sebut pada tuan-tuan. Dia kata Putrajaya setuju Allah digunakan di Sabah dan Sarawak ni. Saya nak tunjuk gambar kat tuan-tuan. Nampak tak? Itu apa? Apa dia tu? Gereja lah, takkan surau. Baik. Saya akan besarkan papan tanda. Tuan tengok ah. Saya besarkan papan tanda. Papan tanda tu kita besarkan. Apa yang tertera pada papan tanda itu? Gereja Katolik Santa Maria Bonda Allah, kilometer 59, Jalan Binturu, Miri.
papan tanda gereja guna nama Allah di Sarawak. Sarawak ni DAP ke yang memerintah? Tuan-tuan, yang memerintah Sarawak ialah Taib Mahmud, rakan komponen Barisan Nasional, rakan karet UMNO. Macam mana negeri yang ditadbir oleh Barisan Nasional, papan tanda gereja guna nama Allah, yang ni UMNO kena jawab. Jangan belagak pertahan nama Allah di Semenanjung. Apa yang kamu buat di Sabah? Ni Sarawak, ni Sabah, ni Sabah. Kita besarkan papan tanda Gereja Kristus Domba Allah di Tawau, Sabah. Ketua Menteri Sabah siapa dia? Musa Aman. Parti mana? UMNO. Macam mana Ketua Menteri Parti UMNO yang konon pertahan nama Allah, nama Allah diletak pada papan tanda gereja di negeri yang ditadbir oleh UMNO? Jadi soalan yang ketiga yang mesti tuan-tuan tanya kepada kawan-kawan UMNO, penceramah UMNO, pemimpin UMNO, apa dia? Kenapa gereja di Sabah dan Sarawak yang ditadbir oleh Barisan Nasional menggunakan nama Allah, kamu tak bising? Tuan-tuan, kamu tak kata apa pun. Tuan-tuan, malam ni kita selak londeh bagi telanjang lah. Tuan-tuan, tuan-tuan, ni yang berlaku. Itu sebelum saya sebut ni, 35,000 naskah kitab Injil yang dibenarkan masuk tahun 2011. Ni, kitab Injil masuk di Pelabuhan Kelang dan Kuching, custom tahan. Tak bagi masuk. Bila custom tahan, tuan-tuan sekalian, MCA bantah. MCA mahu kerajaan lepaskan Alkitab melalui cuar solik, dia bantah. Kerajaan gelabah dengan bantahan MCA, kerajaan lantik Idris Jala sebagai orang tengah untuk berunding. Idris Jala ni orang Sarawak. Agama apa? Kristian. Nak selesai, dia jadi orang tengah, nak selesai masalah kitab Injil. Memang selesai sungguh. Apa keputusan perundingan tersebut? Saya baca ni, kenyataan Idris Jala. Kerajaan mengesahkan bahawa penyelesaian 10 perkara telah berjaya membuka jalan bagi pelepasan 35,000 naskah Injil bersih bahasa Malaysia yang disita di Pelabuhan Kelang dan Kuching. Lepas masuk kerajaan Malaysia, kerajaan UMNO, Barisan Nasional, lepas masuk, bila dah masuk, hari ini beredar, kononnya utusan kata sedang diedar. Saya tak percaya maklumat utusan, tapi utusan kata sedang diedar. Bila utusan kata sedang diedar, tiba-tiba yang salah Pakatan Rakyat, yang lepas masuk UMNO, yang salah Pakatan Rakyat. Katun betul lah UMNO ni. Baik, ini kenyataan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib kata isu 35,000 naskah kitab Injil bahasa Malaysia yang disita di Pelabuhan Kelang sebenarnya telah diselesaikan secara baik. Saya minta Datuk Seri Idris Jala, Menteri Jabatan Perdana Menteri, supaya berunding dan setiap perkara mendapat restu saya. Mana lepas kitab Injil masuk tu, restu Perdana Menteri. Ini kenyataan Perdana Menteri pada 11 April 2011. Tuan-tuan, ini isu dia yang rakyat kena tahu. Hari ini UMNO mainkan isu ini seolah-olah macam dia jadi hero. Tahan kalimah Allah macam dia tahan sangat, hukum Allah dilawan. Tuan-tuan, dia pertahan nama Allah je. Nama Allah ni nama yang mulia, ada 99 nama Allah. Allah ni satu daripada 99. UMNO ni dia bertahan satu je, Allah. Yang lain dia tak bertahan pun. Dia tak bertahan pun. Malah kalau kita sebut nama Allah depan dia, dia pun tak tahu tu nama Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, pagi besok tuan-tuan pergi pejabat pendaftaran syarikat. Tubuh syarikat nama Ar-Rahman Sdn Berhad, ataupun Ar-Rahman Enterprise, ataupun Ar-Rahman Trading. Agak-agak lulus ke tak? Lulus. Walaupun nama Allah digunakan untuk syarikat, tuan-tuan, lulus. Kenapa? Kita
syarikat ada nama Allah? Ada tak syarikat ada nama Allah? Ada. Kan? Saya tak salahkan syarikat tu sebab dia pergi daftar. Kerajaan yang luluskan. Kalau kerajaan kata tak boleh, dia takkan daftar nama tu. Al-Jabbar. Itu nama Allah. Mana boleh guna untuk nama syarikat? Kan? Dan dia tak salah. Pasal apa? Dia pergi daftar, kerajaan lulus. Anak kita pun kalau bubuh nama Ar-Rahman tak boleh. Kena bubuh Abdul Rahman.